Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya sebagai pengurusi eksekutif Pusat Pendidikan Al-Islah ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga Pusat Pendidikan Al-Islah, sama ada ahli lembaga tarbiyah, PIBG dan jawatankuasa, seluruh kaki tangan Pusat Pendidikan Al-Islah, ibu bapa dan pelajar-pelajar. Kesempatan ini saya ingin menasihatkan diri saya dan semua tentang bagaimana cara kita nak menyambut Hari Raya pada kali ini. Pertama sekali kita kena faham apa maksud Aidul Fitri. Dalam bahasa Arab, Aid bermaksud kembali, perayaan atau hari ulang tahun. Manakala Fitr bermakna berbuka atau makan minum. Iaitu pada hari raya tanggal 1 Syawal, umat Islam dikehendaki untuk berbuka dan haram berpuasa. Fitr juga bermaksud fitrah atau semula jadi. Maksudnya ialah ibadat puasa yang dilakukan oleh seseorang itu dalam bulan Ramadan dan sertai dengan ibadah-ibadah lainnya seperti solat tarawih pada malam-malam Ramadan, bertadarus Al-Quran, qiyamul lail, zikrullah, berdoa, bersedekah dan sebagainya akan melebur dan membersihkan segala dosa. Sehubungan dengan itu, pada hari tanggal 1 Syawal, umat Islam kembali kepada fitrah sehingga keadaan diri mereka seolah-olah kembali bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidil Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Islam yang telah berjaya menundukkan nafsu amarah di sepanjang bulan Ramadan. Apabila muncul anak bulan Syawal, diri mereka telah bersih daripada dosa dan mereka sepatutnya benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah matlamat ibadah puasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Akan tetapi, sesuatu yang menyedihkan yang berlaku dalam masyarakat kita ialah sambutan Hari Raya Aidil Fitri lebih tertumpu dalam bentuk fizikal atau lahiriah sahaja dan sesetengahnya tidak sesuai dengan roh pengajaran Islam. Setiap individu Muslim wajib menilai kembali segala aktiviti yang telah berjalan pada Hari Raya selama ini, ciri-ciri yang diambil daripada budaya luar Islam atau warisan budaya Islam yang tidak sesuai dengan akidah dan syariah Islam hendaklah ditinggalkan. Makanan, juadah dan kuih-muih boleh disediakan pada Hari Raya, tetapi hendaklah bentuk yang sederhana. Demikian juga dengan perhiasan rumah, pakaian untuk diri dan anak-anak mestilah sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarga. Hari Raya Aidil Fitri sekiranya disambut dengan adab-adab yang telah digariskan oleh syarak, sudah tentu ia bukan sahaja mendatangkan kegembiraan dan keseronokan, malahan perayaan tersebut akan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara adab menyambut Hari Raya Aidil Fitri sebagaimana yang digariskan oleh syarak ialah menghidupkan malam Hari Raya dengan melakukan amal-amal ibadah seperti mendirikan solat fardu secara berjamaah, melakukan solat sunat, bertakbir serta melakukan apa jua kebaikan dan kebajikan. Pada malam tersebut juga hendaklah memperbanyakkan doa ke hadrat ilahi. Al-Imam Asy-Syafi'i telah menegaskan dalam kitab bahawa malam Hari Raya adalah antara malam yang mudah diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Hari Raya pula disunatkan mandi sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi pada Hari Raya Fitrah dan Hari Raya Adha. Di samping itu disunatkan juga memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, berwangian dan menghilangkan segala bawang yang tidak menyenangkan. Sebelum keluar pergi ke masjid untuk menunaikan solat sunat
hari raya fitrah disunatkan makan dan minum terlebih dahulu, kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada waktu pagi hari raya fitrah, sehingga baginda makan terlebih dahulu beberapa biji dan beberapa biji tamar, dan baginda memakannya dalam bilangan yang ganjil. Amalan saling ziarah menziarahi pada hari raya merupakan tradisi yang disyariatkan di dalam Islam. Namun, amalan saling ziarah menziarahi di antara satu sama lain, seperti menziarahi orang tua, saudara mara, kaum kerabat, jiran, para guru dan sahabat handai sebenarnya tidak terbatas pada hari raya sahaja, tetapi ia diperlulah dilakukan pada hari dan bulan lain yang sesuai dari masa ke semasa. Apatah lagi menziarahi ibu bapa, hendaklah dilakukan dengan lebih kerap, dan janganlah menunggu untuk menziarahi mereka hanya pada hari raya sahaja. Kanak-kanak pula perlu dididik agar mereka tidak mengunjung rumah seseorang semata-mata untuk mendapatkan duit raya. Walaupun memberi sedekah amat digalakkan pada hari raya, terutamanya pada kanak-kanak yang miskin, akan tetapi mereka sewajarnya dididik agar pergi beraya adalah untuk berziarah, bukannya untuk mendapatkan duit raya, agar tidak timbul sikap membeza-bezakan rumah dalam melakukan kunjungan. Dalam kerayahan menyambut Hari Raya Aidilfitri, perlu diingat supaya jangan sesekali lupa pada kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mendirikan solat fardu 5 waktu. Sambutan Hari Raya sebenarnya bukanlah semata-mata kegembiraan atau keseronokan sahaja, tetapi yang lebih penting dan lebih utama ialah untuk mendapatkan keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, hiasilah Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini dengan sesuatu yang bertepatan dengan hukum syarak. Moga kegembiraan dan keseronokan yang dikecapi pada Hari Raya akan juga dapat dikecapi pada hari akhirat kelak. Sekian, terima kasih. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat daripada apa yang saya katakan itu. Wassalam. Sekian peringatan daripada saya untuk diri saya sendiri dan semua yang menonton video ini, dan saya ucapkan selamat Hari Raya, dan kembalilah kepada kampung dengan selamat dan kembali dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.